Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan sambung kembali matematik form 2 factorization and algebraic fractions. Baik, kita dah belajar cara untuk kembangkan kurungan. Kemudian kita dah belajar cara untuk memfaktorkan ungkapan algebra. Ada beberapa kaedah yang kita dah belajar dan hari ini kita nak masuk ke subtopik lah. 2.3 algebraic expressions and basic arithmetic operations. Okey, sekarang ni kita nak tengok 2.31 addition and subtraction of algebraic expression. Okey, bila dia bagi soalan macam ni, example 14, dia suruh kita simplify. Dia bagi kita persamaan 2x kuasa 2 tolak 2x, kemudian dia bagi kurungan 4x tambah 5. Macam mana nak untuk kita nak simplifykan benda ni? Okey, hari ni kita nak belajar macam mana kalau dia bagi kita ungkapan dan kita nak simplifykan benda tu. Okey. Ni example 14 tadi saya dah copy. Okey, saya nak tunjukkan untuk soalan A. Okey, kita ada 2x kuasa 2 tolak 2 4x tambah 5. Bila dia cakap simplify ni, maksudnya kita nak bagi ke dalam nak bagi jawapan dalam bentuk yang paling mudah. Bila nak bagi jawapan dalam bentuk yang paling mudah, maksudnya kita kena factorizekan dia, kita kena faktorkan dia. Tetapi sebelum kita faktorkan dia, kita kena kembangkan dulu ungkapan ni. Okey, kita kembangkan, kita buka kurungan, maka kita akan dapat 2x kuasa 2 ditolakkan dengan 8x sebab 2 darab 4x akan jadi 8x, negatif 2 darab 5 akan jadi negatif 10. Okey, sekarang kita dapat bentuk ni adalah bentuk kuadratik. Okey, jadi bila bentuk kuadratik, maka kita akan guna kaedah butterfly. Okey, sebelum kita gunakan kaedah butterfly, kita tengok nombor dia dulu kat sini. Sini ada 2, sini ada 8, sini ada 10. 2, 8 dengan 10 semuanya boleh bagi dengan 2. Okey, jadi bila nombor tu boleh bagi dengan 2, kita kena buat kaedah HCF dulu. Okey, kita letak 2x tolak 8x tolak 10, semuanya kita bahagikan dengan 2. 2x bagi 2 jadi x, negatif 8x bagi 2 jadi 4x, negatif 10 bagi 2 jadi negatif 5. Okey, dah selesai. Maka kita akan dapat jawapan dia 2 ni kita letak kat depan, yang dekat bawah ni kita letak dia dalam kurungan. X tolak 4x, kuasa 2 kat sini. Saya tertinggal. Okey, minta maaf. Okey, ada kuasa 2 kat sini ya. Okey, x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Okey, jadi yang ni dalam bentuk kuadratik yang kita dah belajar sebelum ni, maka kita kena selesaikan yang di dalam ni dengan menggunakan kaedah butterfly. Okey, kaedah butterfly. Kita buat x. Kemudian kita tengok sini, x kuasa 2 adalah hasil darab daripada x didarabkan dengan x. 5 pula adalah hasil darab 1 dengan 5. Okey, tak ada benda lain dah. 1 dengan 5 je dapat 5. Okey, kemudian kita darab silang. Okey, x didarabkan dengan 1, x didarabkan dengan 5. Maka kita akan dapat x darab 1 dapat x darab 5 akan dapat 5x. Okey, ni dapat 1x nak mudah nampak. Okey, dengan menggunakan 5x dan juga 1x, macam mana kita nak berbentuk negatif 4? Okey, cara untuk kita membentuk negatif 4 adalah negatif 5 ni kena negatif, tambahkan dengan 1x. Okey, negatif 5x ditambahkan dengan 1x, kita akan dapat negatif 4x. Okey, yang ni kamu kena cuba jaya lah macam nak dapat simbol-simbol ni. Okey, kena try negatif 5x tambah 1, negatif 5x tolak 1. Cubalah sampailah dapat negatif 4. Jadi kena tahu apa simbolnya. Jadi dekat 5 ni kena ada negatif, maka simbol di sini adalah negatif. Okey, sini negatif, pindahkan dia ke sini, negatif. Okey, 1 ni pula kena positif, kita pindahkan dia ke sini, positif. Okey, letakkan dia dalam kurungan. Maka jawapan akhir kita akan dapat 2 kurungan, 2 letak kat luar. X tambah 1, satu lagi kurungan adalah, kita ambil yang ni, X tolak 5. Okey, jadi ini adalah cara untuk kita selesaikan ungkapan algebra kalau dia suruh kita simplify. Kita kena kembangkan dulu, kemudian barulah kita kena faktorkan dia. Okey, soalan B pula. Okey, soalan B. Okey, 4W kurungan W tolak 2 tolak 5. Sama macam tadi, kembangkan dulu baru faktor. Okey, 4W darabkan dengan W akan jadi 4W kuasa 2. 4W darabkan dengan negatif 2 akan jadi negatif 8W tolak 5 dekat belakang. Okey, sama juga. Yang ni pun adalah kuadratik. Kuasa 2, kuasa 1, tak ada kuasa. Kuadratik, maka kita buat kaedah butterfly. Okey, 4W kuasa 2 adalah hasil darab daripada 4W kuasa 2 adalah hasil darab daripada 2W darabkan dengan 2W. Negatif 5 pula adalah hasil darab daripada 5 pula adalah hasil darab daripada 1 darab 5. Okay, kemudian kita darab silang. 2W darab 1 dapat 2W. 2W darab 5 dapat 2W darab 5 akan dapat 10W. Okey. Dengan menggunakan 10W dan juga 2W, macam mana nak berbentuk negatif 8? Okey, negatif 10
tambah 2. Negatif 10 tambah 2, kita akan dapat negatif 8W. Okay, yang ni kena cuba jaya tekan kalkulator. Simbol apa nak letak. Okay, jadi dekat sini, untuk 2, dia kena positif. Untuk 10 pula, dia kena negatif. Negatif 10 tambah 2, kita akan dapat negatif 8. Jadi pindahkan ke sini. Maka sini tambah, sini tolak. Dan kita letakkan dia dalam kurungan. Maka jawapan akhir yang kita akan dapat adalah 2W tambah 1, 2W tolak 5. Okey. Sebelum ada yang pening. Cikgu, tadi ada yang kena buat HCF. Okey, kenapa yang ni tak payah buat HCF? Sebab kita tengok nombor dia. 4, 8 dengan 5. Tak ada nombor yang paling kecil boleh dibahagi dengan ketiga-tiga nombor ni. 4, 8 dengan 5. Tak ada. Yang tadi 2, 8 dengan 10. Semuanya boleh bagi dengan 2. So kita kena buat HCF dulu. Kat sini nombor dia 4, 8 dengan 5. So tak payah buat HCF. Terus kita buat direct kaedah butterfly. Okey, boleh Okey, selesai untuk kita pemudahkan ungkapan algebra dan kita faktorkan dia. Okey, kita tengok. Sekarang kita nak masuk tentang pecahan algebra pula. Macam mana kita nak selesaikan pecahan algebra? Okey, ni adalah pecahan algebra. Okey, sama je macam pecahan kita belajar sebelum ni. Contoh 1/4 ditambahkan dengan 3/7 contohnya. Okey, macam mana kita belajar kat sekolah rendah dulu? Okey, caranya adalah kita samakan dia punya penyebut. Okey, yang atas ni kita panggil dia sebagai perkali ataupun bahasa Inggeris numerator. Okey, yang bawah kita panggil sebagai penyebut denominator. Okey, kita kena samakan penyebut dia. Okey, 4 dengan 7 macam nak samakan? Okey, kita tukarkan 4 dengan 7 jadi 28. Okey, 4 ni kita darab 7, 7 ni kita darabkan dengan 4 supaya dua-duanya nilai ni sama. Kalau bawah tu darab dengan 4, atas pun kena darab 4. Kalau bawah darab 7, atas pun darab 7. Maka kita akan dapat 7/28 ditambahkan dengan 12/28. Jadi jawapan akhir kita akan dapat 19/28. Okey, ni adalah yang kamu belajar dekat sekolah rendah dulu. Bila kita nak tambah ataupun tolak, ingat tambah ataupun tolak sahaja tambah dan tolak, dia punya penyebut mesti sama. Denominator mesti disamakan. Okey, jadi kita tengok contoh. Okey, soalan A. 4A/5 ditambahkan dengan 3A/5. Okey, kita tengok kat sini. Penyebut dia dah sama dah. Sini 5, sini pun 5. Hitam dah pula. Tak cantik langsung hitam. Okey. Ni 5, ni pun 5. Jadi bila dah sama, kita tak payah nak samakan dah. Kita terus saja kita gabungkan kedua-duanya sekali. Yang atas tu kita boleh gabung terus. 4A tambahkan dengan 3A perkan dengan 5. Okey, kita boleh tambahkan kedua-duanya sekali kalau dia punya penyebut adalah sama. Jadi 4 tambah 3 jadi 7A. Sebab apa boleh tambah? Sebab ni adalah like terms. A dengan A kita boleh tambah. 4A tambah 3A jadi 7A perkan dengan 5. Maka selesailah soalan A. Okey, so kita tengok soalan B. Sama je, soalan B senang je. Okey, Y/2X tolakkan dengan 3Y/2X. Okey, kita tengok kat sini penyebut dia sama, 2X, 2X. Jadi tak ada masalah. Terus tolak, tadi tambah, ni kita tolak pula. Y ditolakkan dengan 3Y dibahagikan dengan 2X. Okey, jadi Y ni adalah 1Y sebenarnya. Okey, depan Y tu sebenarnya ada 1. Jadi 1 tolak 3 akan jadi negatif 2Y. Tekanlah kalkulator. Negatif 1 tolak 3. Okey, kita boleh nak tekanlah kalkulator. Y ni kita boleh abaikan dulu. Kita ambil 1 tolak 3. Kamu akan dapat negatif 2. Kemudian tambahlah Y tu kat belakang balik. Okey, sebab Y tak boleh masuk dalam kalkulator. Nanti jadi syntax error. Okey, tak boleh kira. Okey, jadi 2Y dibahagikan dengan 2X. Okey, kemudian 2 dengan 2 ni kita boleh potong atas dan bawah. Maka jawapan akhir akan tinggal negatif Y perkan dengan X. Okey, selesai. Okey. Dan kita tengok soalan C. Okey, beza soalan C ni dengan soalan A dan B tadi. Kejap lagi saya tunjuk. X tambah 2 dibahagikan dengan 5W ditolakkan dengan X tolak 5 perkan dengan 5W. Okey, nampak macam sama macam tadi tapi berlainan sikit. Okey, soalan tadi kita tengok yang atasnya, tengok sini 4A, sini 3A. Sini Y, sini 3Y. Yang ni pula X tambah 2, X tolak 5. Apa beza dia? Okey, beza dia adalah soalan-soalan yang tadi atas dia hanya ada satu term saja. 4A ni satu term, 3A ni satu term, Y ni satu term, 3Y ni satu term. Yang ni pula ada dua term. X tambah 2, dua term, X tolak 5 pun dua term. Ni satu term, X ni 5 adalah lagi satu term. Okay, bila dia melibatkan dua term, walaupun dia punya penyebut tu sama, dalam kerja dia lain sikit ya. Okay, tolong tengok betul-betul. Ni adalah sangat penting, ramai sangat buat salah kat sini. Bila kita nak gabungkan atas ni, kedua-dua ni, yang atas ni, kejap saya highlightkan.
Bila kita nak gabungkan yang atas ni, kita kena letak kurungan dekat dia. Contoh saya tunjukkan ya. Okey, bila penyebut dia dah sama, kita boleh gabungkan dia. X tambah 2 ditolakkan. Okey, nak gabungkan yang seterusnya ni, kita kena letak kurungan dekat dia sebab dia ada 2 term. X tolak 5. Kena letak kurungan. Wajib tak letak kurungan, soalan ni akan jadi salah. Okey, dibahagikan dengan 5W. Okey, sekarang bila dah letak kurungan, maka kita kena buka pula kurungan tu. Jadi kita akan dapat X tambah 2 tolak negatif, buka kurungan. Negatif dengan positif dia akan jadi negatif X. Negatif dengan negatif 5 dia akan jadi positif 5. Okey, lagi sekali saya ulang. Yang ni tadi kita nak gabungkan dia, yang ni dengan yang ni nak gabungkan, tolak kat sini. Yang ni kena letak kurungan dekat dia. Okey, kemudian kita kena buka kurungan, negatif bertemu dengan positif akan jadi negatif. Yang ni pula negatif bertemu dengan negatif dia akan jadi positif bila kita buka kurungan. Okey, jadi selesai dah buka kurungan. Okey, perkan dengan 5W. Kemudian kita selesaikan yang atas. Okey, X dengan X, nombor dengan nombor. Okey, kita tengok ni. X kita susun dengan X, X ditolakkan dengan X, kita ambil yang simbol depan dia, ditolakkan dengan X, tambahkan dengan 2, ditambahkan dengan 5. Dibahagikan dengan 5W. Okey. X tolak X habis, hapus. Okey. Macam 1 tolak 1 habis. Kosong terus. Okey. Kemudian tinggal nombor saja. 2 tambah 5 akan jadi 7. Dibahagikan dengan 5W. Okey. Maka selesailah soalan ni. Okay, jadi tolong ingat benda ni adalah sangat penting. Kalau dekat sini ada 2 term, 1, 2, kita nak gabungkan dengan yang sebelah ni. Nak gabungkan dia, mesti letak kurungan di sini. Mesti letak kurungan. Kalau kamu tak letak kurungan, nanti kat sini akan jadi tolak. Bila kat sini akan jadi tolak, kamu punya persamaan semua akan salah sampai bawah. Jadi tolong ingat ya, yang ni kena letak kurungan. Bila kamu buka kurungan, negatif dengan negatif, dia akan jadi positif di sini. Okey, wajib letak kurungan di sini. Okey, jadi selesai dah kita tengok. Kalau kita nak selesaikan pecahan algebra, bila penyebut dia sama. Sekarang kita nak tengok contoh yang lain. Okey, sekarang kita nak selesaikan soalan. Macam mana kalau dia punya penyebut tak sama? Okay, example 16 dalam konteks simplify the following expressions. 3 perkan dengan 4y ditolakkan dengan 1 per 2y. Okay, sama je. Bila kita nak buat pecahan tambah dengan tolak, kita kena pastikan denominator dia adalah sama. Sekarang ni dia tak sama. Jadi macam mana nak bagi sama? Samakan je lah. Okay, 3 per 4y ditolakkan dengan 1 per 2y. Macam mana nak bagi sama 4y dengan 2y ni? Ni 4y, ni 2y. Sini 4, sini 2. Sini 4, sini 2. 2 ni macam mana nak jadi 4? Cara nak jadikan dia 4 adalah kita darablah dia dengan 2. Kalau bawah darab 2, atas pun darab 2 juga. Jadi kita akan dapat yang baru 3 per 4y ditolakkan dengan 2 perkan dengan 4y. Sekarang dah sama kan? Okey, dah sama, maka kita boleh gabungkan dia. 3 tolak 2 dibahagikan dengan 4y. 3 tolak 2 maka jadi 1 perkan dengan 4y. Selesai. Okey, boleh? Senang. Okey, pastikan denominator dia sama, kemudian barulah kamu tolak macam biasa. Alright, contoh seterusnya. Okey. Example 17. Simplify each of the following expression. Sama je macam tadi. Dia bagi kita persamaan. Okey, 5x per 3 ditolakkan dengan 3x per 2. Okey, macam mana kita nak tolak? Denominator kena sama. Sekarang sini 3, sini 2. Ni 3, ni 2. 3 dengan 2 macam mana nak bagi sama? Okey, 3 dengan 2 dua-duanya kita boleh tukar jadi 6, betul tak? 3 dengan 2 dua-dua boleh tukar jadi 6. Macam mana nak bagi jadi 6? 3 ni kita darabkan dengan 2 dah jadi 6. 2 ni kita darabkan dengan 3 maka dia akan jadi 6. Okey, so bawah darab 2, atas pun darab 2. Bawah ni darab 3, atas ni pun darab 3. Maka kita akan dapat 5x darab 2 akan jadi 10x dibahagikan dengan 3 darab 2 akan jadi 6. Okey, sekarang sebelah sini pula 3x darab 3 jadi 9x dibahagikan dengan 2 darab 3 jadi 6. Okey, sekarang denominator dia dah sama. Okey, bila dah sama maka kita boleh gabungkan yang atas dan kita boleh tolak macam biasa. 10x tolakkan dengan 9x dibahagikan dengan 6. 10x tolak 9x, 10 tolak 9 jadi 1x per 6. Okey, tapi kebiasaannya kita tak tulis 1 tu, kita hanya tulis dia sebagai x per 6. Okey, selesai example 17. Okey, mudah saja pastikan kita samakan bawah ni. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, example 18. Simplify each of the following expression.
Okey, soalan A dulu. 1/4P ditambahkan dengan 4/6P. Okey, sekarang kita nak samakan bawah 4P dengan 6P. 4 dengan 6, dua-duanya kita boleh tukarkan jadi 12. Betul tak? 4 boleh jadi 12, 6 pun jadi 12. Macam mana 4 ni jadi 12? Kita darabkan dia dengan 3. 4 dan 3 jadi 12 kan? Okey, 6P pula nak jadikan 12, kita darabkan dengan 2. Okey, jadi bawah darab 2, atas pun darab 2, 4P darab 3, atas pun darab 3 juga. Jadi persoalan baru kita akan dapat 3 perkan dengan 12P ditambahkan dengan 8 perkan dengan 12P. Dah sama, maka kita tambahkan saja yang atas. 3 tambah 8 perkan dengan 12P. Maka kita akan dapat 11/12P. Okey, dah settle. Selesai, itu sahaja. Senang macam kamu belajar sekolah rendah dulu. Okey, saya laju sikit sebab kamu dah belajar. Okey, kita hanya tambah huruf saja untuk pemfaktoran algebra ni. Okey, soalan B. M perkan dengan 4R ditolakkan dengan 5M dibahagikan dengan 14RS. Okey. Ni macam susah sikit. Kita tengok nombor dia dulu. 4 dengan 14. Boleh tak kita nak samakan? Ada tak sifar yang sama? Okey, 4 kita darab 2 jadi 8. 8 dia boleh jadi darab 3 jadi 12, darab 4 jadi 16, darab 5 jadi 20, darab 6 jadi 24, darab 7 jadi 28. Okey, 4 ni kalau darab 7 jadi 28. 14 ni kalau darab 2 pun akan jadi 28 juga. Betul tak? Okey, jadi 14 dengan 4, kita dua-duanya kita boleh tukarkan dia jadi 28. Okey, jadi 4 nak jadikan dia 28, kita darabkan dengan 7. 14 nak jadikan dia 28, kita darabkan dengan 2. Okey, nombor dah selesai dah. 4 darab 7, 28. 14 darab 2, 28. Sekarang kita tengok huruf pula. Sini ada R, sini ada RS. Apa yang ada kat sini, tak ada kat sini. Yes, kat sini ada S, sini tak ada S. Macam mana nak bagi kat sini ada S? Tambahlah S kat dia. Okey, tambah S kat dia. Jadi, siap. 7 darab kat sini, nanti 7 darab 4 akan jadi 28. R darab S akan jadi RS. Ni sebelah sini pula, 14 darab 2 akan jadi 28. Dan huruf dia pun RS. Jadi, dia akan jadi sama nanti. Maka, kalau bawah darabkan dengan 7S, atas pun darab 7S. Kalau bawah darab 2, atas pun akan darab 2. Jadi, kita darabkan atas yang selesaikan yang kita dah tulis tadi. 7S darabkan dengan M, kita akan dapat 7MS dibahagikan dengan yang bawah tadi. 7 darab 4, 28. 7 darab 4, 28. RS jadi RS, jadi 28. RS ditolakkan dengan 5M darab 2 jadi 10M dibahagikan dengan 14 darab 2, 28 RS. Okey, bawah dia dah sama. Okey, jadi lepas bawah dia dah sama, kita boleh tolak sahaja macam biasa. 7MS ditolakkan dengan 10M dibahagikan dengan 28 RS. Okey, yang ni, yang atas ni, kita tak boleh nak tolakkan dia. Sebab apa tak boleh nak tolakkan dia? Sebab yang ni ada MS, yang ni M. Jadi dia bukanlah like term. Okey, yang ni bukan like term. Jadi kita tak boleh nak tolak. Tapi kita boleh simplifykan dia lagi. Kita tengok kat sini. Sini ada M, sini pun ada M. Bila kat sini ada M, sini pun ada M, maka kita boleh faktorkan M tu keluar. Kita letak M tu kat luar. Okey, M letak kat luar, dalam akan tinggal 7S ditolakkan dengan 10 dibahagikan dengan 28 RS. Okey, itu sahaja jawapannya. Okey. Selesai untuk soalan B. Okey, kita tengok apa lagi yang kita boleh buat. Sampai 15 dah selesai, 17 dah selesai, 18 pun dah selesai. Habis dah. 19 ni adalah soalan yang darab dengan bahagi. Kita dah buat dah itu, darab dengan bahagi. Kejap lagi saya akan tunjuk cara nak selesaikan dia. Okey, kita cuba buat soalan darab dengan bahagi. Okey, saya ambil soalan ni. Darab dengan bahagi pula. Okey, banyak ni. Saya tak tunjukkan semua ya. Saya tunjukkan yang certain saja kejap lagi. Okey, kita tengok yang ni dulu. Okey, darab. Saya nak ulang balik je. Satu soalan dekat sini, satu soalan bahagi, satu soalan combine operation. Okey, untuk yang darab. Okey, saya pilih soalan yang susah sikit lah. Soalan mana susah sikit? Soalan D. Okey, saya ambil soalan D ya.
Soalan dia adalah E ditambahkan dengan 2F dibahagikan dengan 5E ditolakkan dengan 2F didarabkan dengan 4F kuasa 2 ditolakkan dengan 10EF dibahagikan dengan 3E kuasa 2 tolak 9EF. Okey, untuk tambah dengan tolak, kita kena samakan penyebut. Untuk darab dan juga bahagi, kita tak perlu samakan penyebut. Okey, cara penyelesaian dia adalah totally lain. Okey, jadi yang ni apa kita kena buat? Kita ulang balik benda ni dah buat tau. Okey, kita apa yang kita kena buat adalah ingat balik yang ni kita ada 4 bahagian. 1 2 yang mana saya highlight ni? 3 4. Okey, ada 4 bahagian. Okey, kita kena faktorkan ke empat bahagian ni kalau dia boleh faktor. Kalau dia boleh faktor, kalau tak boleh faktor tak payahlah. Okey, contoh yang atas ni. E tambah 2F. Yang ni tak boleh faktor sebab tak ada nombor yang sama. Okey, tak ada nombor yang kita boleh bahagi, tak ada huruf yang sama. Jadi kita tulis balik. E tambah 2F. Okey, selesai. Okey, yang bawah pula. 5E tolak 2F. Okey, tengok nombor dia 5 dengan 2. Pun tak boleh nak bagi dengan nombor apa-apa. Huruf dia pun tak sama. E dengan F. So tak boleh nak faktor. Kita tulis mula 5E tolakkan dengan 2F didarabkan dengan yang atas 4F kuasa 2 tolak 10EF. Kita tengok 4 dengan 10. Dua-duanya boleh bagi dengan 2 dan huruf dia pun ada sama F. Jadi yang ni kita boleh buat, kita boleh faktorkan dia dengan menggunakan cara HCF. 4F kuasa 2 ditolakkan dengan 10EF. Saya buat kat tepi sebab yang ni tak ada jalan kerja. Tak ada markah untuk jalan kerja. Jadi kita bahagikan dengan nombor 2. 4F kuasa 2 bagi 2 akan dapat 2F kuasa 2 ditolakkan dengan 5EF. Okey, nombor dah selesai. 2 dengan 5 tak boleh nak bagi dah. Sekarang kita tengok huruf pula. Huruf yang sama adalah F. So kita bahagikan dengan F. Okey, 2F kuasa 2 dibahagikan dengan F akan jadi 2F. Negatif 5EF dibahagikan dengan F akan jadi 5E. Maka yang ni kita letakkan dia kat luar 2F. Dan yang bawah ni kita letak dia dalam kurungan 2F ditolakkan dengan 5E. Okey, dibahagikan dengan 3E kuasa 2 tolak 9. Okey, kita tengok nombor dia. 3 dengan 9. Okey, boleh bagi dengan 3. Dan huruf dia pun sama, E dengan E. Okey, jadi yang ni apa yang kita kena buat adalah cara HCF juga. Okey. Jadi 3. Blur kejap. 3E kuasa 2 tolak 9EF. Okey, kita bahagikan dia kaedah HCF. Bahagikan dengan 3. 3E kuasa 2 dibahagikan dengan 3 akan jadi E kuasa 2. 9EF dibahagikan dengan 3 akan jadi 3EF. Nombor dah selesai, kita tengok huruf. Huruf yang sama adalah E, bahagikan. E kuasa 2 bagi E jadi E. 3EF bagi E jadi 3F. Yang ni letak kat luar, 3E. Dan yang ni letak dalam kurungan. E tolak 3F. Okey, sekarang ni kita tengok. Ada tak yang sama? Kita tengok silang. Okay, ada tak yang sama? Tak ada yang sama. Ni E tambah 2F, yang bawah ni E tambah 3F. Tak sama, maka kita tak boleh nak potong. Okey, tengok ni pula. Ada tak yang sama? Sini 5E tolak 2F, yang ni pula 2F tolak 5E. Okey, macam sama tapi tak berapa nak sama. Okey, yang ni 5E dia positif, yang ni 5E dia negatif. Yang ni 2F dia negatif, yang ni 2F dia positif. Okey, apa yang kita perlu buat kat sini adalah tukar, apa yang kita perlu buat kat sini adalah kita kena tukar simbol ni. Okey, kita nak jadikan 5E ni positif, 2F ni adalah kita nak jadikan dia negatif. Cara untuk kita buat dia jadi negatif, cara untuk kita tukarkan simbol dalam ni adalah kita keluarkan negatif 1. Okey, kita nak tukar simbol dalam ni, kita kena keluarkan negatif 1 tu kat luar. Okey, caranya adalah kita keluarkan negatif 1, kita letak negatif kat depan. Okey, negatif kita letak kat depan, itu maksud saya keluarkan negatif 1. Negatif kita letak kat depan. Dalam ni dia akan berubah simbol. Yang negatif 5E ni negatif, kita jadikan dia positif. Yang 2F ni kita letak negatif kat depan dia. Okey, lagi sekali ulang, cara untuk kita tukar simbol di dalam kurungan ni, kalau dia tak sama, nak samakan dia punya simbol, kita keluarkan negatif. Keluarkan negatif, maka kat dalam ni akan berubah dia punya simbol. Yang tadi 2F tu positif, dia akan jadi negatif. 5E tadi dia negatif, dia akan jadi positif. So sekarang benda ni dah sama. Dengan ni dah sama, maka kita boleh potong. Okay, so saya potong ni. Okay, jadi apa yang tinggal dekat atas? Yang tinggal dekat atas adalah E tambah 2F dengan negatif 2F. So kita darabkan jadi negatif 2F kurungan E tambah 2F. Dekat bawah pula apa yang tinggal? Okey, dekat bawah ada 3E kurungan E tolak 3F. Dah selesai, itu saja. Okey, ini soalan yang darab. Okey, basically macam itulah. Kamu tengok ada 1, 2, 3, 4. Kita faktorkan yang mana yang boleh faktor. Okey,
Okey, kemudian dah selesai kita tengok silang. Yang mana boleh potong kita potong dan kita selesaikan. Itu kita dah belajar ni. Okey, so kita tengok yang soalan bahagi pula. Okey, ni soalan bahagi. Okey, tadi saya buat soalan D. Sekarang kita buat soalan yang mudah sikit lah. Kita buat soalan C. Okey, soalan C. 6y kuasa 2 dibahagikan dengan x kuasa 2 ditambahkan dengan xy dibahagikan dengan 18xy dibahagikan dengan x tambah y. Okay, first thing, bila kita dapat soalan bahagi, benda pertama yang kita kena buat adalah tukarkan dia kepada darab dulu. Okay, tukarkan dia kepada darab. Jadi, 6y kuasa 2 dibahagikan dengan x kuasa 2 tambah xy darab. Bila kita bahagi tukar jadi darab pecahan, yang ni akan jadi terbalik. Okay, yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Jadi kita akan dapat x tambah y dekat atas dan kat bawah kita akan dapat 18xy. Okay, bila dah jadi darab macam ni, dia akan jadi sama macam yang kita buat tadi. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita faktorkan yang mana boleh faktor. Okay, 6y kuasa 2 tak boleh faktor, tulis balik 6y kuasa 2 perkan dengan x kuasa 2 tambah xy. Yang ni macam kuadratik tapi dia bukan kuadratik sebab tak cukup satu benda. Dia tak ada nombor dan kat sini ada dua huruf x tambah y. Ni menunjukkan dia bukanlah kuadratik. Jadi kita tengok sini ada x, sini ada x. Okay, huruf sama. Maka huruf yang sama ni kita boleh keluarkan dia. Kita keluarkan x letak kat luar, maka dalam akan tinggal x kuasa 2, dah keluarkan satu x, akan tinggal x kat dalam, x tambah y, xy, kita dah keluarkan x, so tinggal y sahaja. Okay, selesai. So yang atas x tambah y tak boleh nak faktor, tak ada nombor, tak ada huruf yang sama, so tulis balik x tambah y, dan yang dekat bawah 18xy pun tak boleh nak faktor, okay, sebab dia duduk susulan, so kita tulis mula 18xy. Lepas dah selesai faktor, kemudian kita tengok silang, tengok ada apa-apa tak yang sama. Okay, kita tengok 6y kuasa 2 dengan 18xy dulu. Okey, yang ni nombor dia sama. 6 dengan 18 boleh potong. 6 bahagi 6 jadi 1. 18 bahagi 6 jadi 3. Okey, kita tengok huruf pula. Dekat sini ada y, kita potong y ni 1. Y kat sini ada 2, potong 1. Tinggal y sahaja. Okey, silang yang satu lagi, yang ni. Okey, x tambah y, kita boleh potong sebab sama. So, dah selesai potong, kita tengok apa yang tinggal kat sini. Ni ada y, kat sini dah tak ada apa-apa. So, atas ada y sahaja. Okay, satu ni kita boleh abaikan, tak payah tulis pun satu. Okay, kat bawah ada x dengan 3. Jadi, x darab 3 akan jadi 3x. Selesailah kita punya simplify untuk yang pecahan ni. Okay, sama je macam darab. Okay, sama sebiji, cuma dapat bahagi, kita tukar yang darab. Yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Kemudian selesaikan cara yang sama, ada 4, 1, 2, 3, 4. Faktorkan yang mana boleh dan kita tengok silang, yang mana boleh potong, kita potong dan dapat jawapan. Okay, boleh. Okay, dan sekarang saya nak tunjuk yang terakhir. Clear dulu. Okay, solve the following combined operation. Okay, ni saya tunjuk dua soalan lah. Okay, kok susah. Okay, saya buat soalan A dengan B. Yang lain kamu buat sendiri. Okay, 10A. Okay, combined operation. Tambah, tolak, darab, bahagi. Apa benda yang kita dah belajar selama ni dalam bab ni, ni adalah dia punya combine. Okay, combine semua sekali apa yang kita dah belajar. Okay, soalan yang A. X kuasa 2 ditambahkan dengan X dibahagikan dengan X kuasa 2 tolakkan dengan Y kuasa 2 didarabkan dengan X, Y tolakkan dengan Y, Y kuasa 2 dibahagikan dengan X tambah Y. Okey, ni kita nak simplify. Okey, bila kita nak simplify sama je macam tadi kita dah buat, ada 4, 1, 2, 3, 4. Okey, kita faktorkan semua kalau boleh faktor. Okey, yang atas yang warna hijau dulu, x kuasa 2 tambah x macam kuadratik tapi bukan kuadratik, tapi huruf dia sama, maka dua-duanya x kita keluarkan x tersebut. X kuasa 2 kita dah keluarkan satu x, jadi tinggal x. Okey, kat sini ada x, kita dah keluarkan x, dia tak boleh jadi kosong dia akan jadi 1. Okey. Bahagikan dengan x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Okey, ni adalah difference of squares. Ni kuasa 2, ni kuasa 2, tengah-tengahnya adalah tolak. Maka dia akan jadi x tolak y, x tambah y. Okey, didarabkan dengan yang atas ni. X tolak y, xy tolakkan dengan y kuasa 2. Okey, yang ni bukan difference of square. Yang ni y dengan y sama. Bila y dengan y sama, maka kita keluarkan y dekat luar. Dalam ada xy, y dah keluar, jadi tinggal x. Y kuasa 2 dah keluarkan satu y, jadi tinggal y sahaja. Okey, dibahagikan dengan yang bawah x tambah y, tak boleh nak faktor, kita tulis balik x tambah y. Okey, kemudian kita tengok silang, kalau ada sama kita potong. Okey, yang atas sebelah kanan, yang atas sebelah kiri potong yang ni. Tengok ada tak yang sama?
Okey, tak ada yang sama. Bila tak ada yang sama, jangan potong. Okey, tak ada yang sama, jangan dipotong. Jadi kita tengok yang ni pula. Okey, ada tak yang sama? Okey, ada yang sama. Jadi kita potong X tolak Y dengan X tolak Y. Okey, selesai dah. Jadi sekarang kita darabkan yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okey, kat atas ada X dengan Y dengan kurungan ni, X tambah 1. Jadi kita ambil X ni darab Y dulu. X darab Y jadi XY. Jadi XY kurungan X tambah 1. Dekat bawah ada XY dengan XY. Kita letak dia dalam kurungan. X tambah Y, X tambah Y. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai XY, X tambah 1. Dekat bawah akan jadi X tambah Y kuasa 2. Okay, sebab kurungan ni ada 2. Ni benda yang sama. So kita tulis dia kuasa 2. Okay, maka selesailah kita punya soalan A. Okay, sekarang kita cuba buat soalan B pula. Okay, soalan B. 4P kuasa 2 tolak 1 dibahagikan dengan P kuasa 2 tolak 1 didarabkan dengan PQ tambah Q dibahagikan dengan 4P tolak 2. Okey, yang atas 4P kuasa 2 tolak 1. Yang ni kita boleh buat guna kaedah difference of squares. Saya buat kat tepi ni. 4P kuasa 2 tolak 1. 4 boleh tukar jadi 2 kuasa 2. P kuasa 2 tolakkan dengan 1 kuasa 2. 1 ni nombor spesial, kita boleh tukar dia jadi nombor kuasa 2. Okey, sekarang semua dah kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Maka dia akan jadi 2P tolak 1, 2P tambah 1. Kita tulis kat sini. 2P tolak 1, 2P tambah 1. Dibahagikan dengan, okay, P kuasa 2 tolak 1. Okay, sebut kat sini. P kuasa 2 tolak 1. Macam saya cakap tadi, 1 ni adalah nombor spesial. Kita boleh tulis dia sebagai P kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Ini dah kuasa 2, dah kuasa 2. Maka dia akan jadi P tolak 2, P tambah 2. Okay, kita buat kat bawah. P tolak 2, P tambah 2. Didarabkan dengan yang ni. Okey, yang ni tak boleh buat difference squares, tapi Q sama. So kita faktorkan Q keluar, dalam akan tinggal P tambah 1. Okey, Q ni dah keluar, Q ni dah keluar, ni dah hilang, yang ni Q ni jadi 1 jadi tak boleh jadi kosong. Okey, dan yang dekat bawah dia 4P tolak 2. Okey, yang ni nombor dia. Okey, huruf tak sama tapi nombor 4 dengan 2. Jadi yang ni kita buat kaedah HCF. Kita bahagikan dia dengan 2. 4P tolak 2, bahagikan dengan 2, 4P bahagi 2 jadi 2P, 2 bagi 2 jadi 1. Jadi 2 letak kat luar, 2P tolak 1 letak dia dalam kurungan, 2P tolak 1. Kemudian kita tengok silang. Allahuakbar. Okey, tengok silang. Ni. Okey, ada apa-apa yang sama? Ni 2P tolak 1, 2P tolak 1 sama, kita potong. Yang ni pula apa yang sama? Okey, P tambah 1, yang ni P tambah 2, tak sama jadi tak boleh. Kenapa jadi tambah 2? Saya salah ke? Ni saya salah ni. Alamak. Jadi tak cakap. Okay, ni. Yang ni kita kena tukar. Saya salah ni. Macam mana pula boleh jadi tambah 2 ni? Okay, minta maaf lagi sekali. Yang ni tadi bawah dia adalah P kuasa 2 tolak 1. Macam saya cakap 1 ni adalah nombor spesial. P kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Maka dia akan jadi P tolak 1. P tambah 1. Mana datang 2 ni tadi saya salah buat. Okay. P tolak 1. P tambah 1, bukan 2. Okey, jadi yang ni kita boleh potong juga. Okey, P tambah 1 dengan P tambah 1 boleh potong. Jadi kita ambil apa yang tinggal dekat atas. Okey, 2P tambah 1 dengan Q dekat atas. So dia akan jadi Q letak kat depan sebab dia single. Kemudian yang dalam kurungan tak dekat belakang, 2P tambah 1. Okey, yang bawah apa yang tinggal? Ada P tolak 1 dengan 2. Okey, yang single 2 tu letak kat depan. Yang dalam kurungan letak dia kat belakang. P tolak 1. Maka selesai dah kita punya soalan. Okey, itu saja. C dengan D nanti kamu boleh cuba sendiri. Ni soalan ni saya ambil dalam buku teks. Mana ni? Self Practice 2.3. Okey, saya buat soalan nombor 10. Kemudian dah habis dah kita punya bab untuk chapter 2. Lepas ni kita dah boleh masuk chapter 3 dah. Okey, jadi tolong buat latihan betul-betul. Ada apa-apa masalah nanti tolong tanya di dalam Google Meet. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.